Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini pertama kali dapat saya hadirlah ke surau ini, surau apa nama? Saadah ya. Madrasah. Oh, madrasah. Madrasah As-Saadah. Saadah ni makna bahagia. Tapi tak apa bahagia sangat malam ni anak. Dan malam ni pertama kali lah anak ke surau ini, dan anak mohon maaf lah ya sebab terlewat. Tak tahulah sikit ke banyak. Biasanya 7.30, 7.25 dah boleh mula kuliah dah. Tapi anak lewat, minta maafnya lah ya. Ala kulli hal, anak diminta ke sini pada hari ini. Dan anak diminta untuk berkongsi tentang fiqh muamalat dengan masa yang singkat sebenarnya. Isyak kita dah nak berhenti dah, after isyak 5 minutes. Betul tak? Mungkin dalam setengah jam lagi kita dapat kongsi pada malam ini. Dan saya telah berikanlah sikit sebanyak isi-isi penting lah yang saya akan kongsikan pada malam ini. Di mana saya diminta untuk berkongsi tentang tajuk riba. Ya. Dan saya dah bagi dah kepada Hajah apa nama, entah Hajah tu nama aja, saya tak ingat. Tentang isi penting lah yang saya akan berkongsi pada malam ini. Kerana tuan-tuan, riba ni dia banyak sebenarnya. Ya. Di samping ia merupakan satu tajuk yang ada dalam tajuk-tajuk muamalat. Ya. Bahkan tajuk yang penting lah. Kerana muamalat ni dia satu fiqh yang luas. Bahkan satu bidang daripada bidang-bidang hukum hakam yang ada. Ya. Tuan-tuan belajar ilmu hukum lah, ilmu fiqh, tuan-tuan kata fiqh kan. Kita panggil fiqh kan. Kita ada ibadat. Kita ada munakahat. Kita ada muamalat, kita ada jinayat dan kita ada qada. Maka ada 5 bidang yang besar lah. Jadi muamalat salah satu bidang daripada 5 bidang utama fiqh syariah itu. Dan dalam muamalat itu sendiri ada banyak babnya. Ya. Puluh-puluh kot. Yang mana kesemua bab-bab itu berada di bawah kitab masing-masing. Macam ibadat juga. Ibadat tuan-tuan ada kitab taharah, betul tak? Kemudian ada kitab solat. Kemudian ada kitab zakat, kitab haji, kitab puasa dan seumpamanya. Ada dah 5-6 kitab di situ. Itu dipanggil kitab ibadat lah, pasal under fiqh ibadat. Ada begitu juga dengan fiqh-fiqh yang lain, munakahat, ada kitab-kitabnya. Saya pun ada ajar fiqh munakahat juga di sebahagian masjid dan surau. Ya. Saya pulung belaka fiqh. Fiqh ibadat saya ajar, fiqh munakahat saya ajar, fiqh munakahat saya ajar, fiqh jinayat pun saya ajar. Muamalat lebih-lebih lagi lah. Ya. Bahkan dekat dengan tuan-tuan ni. Masa maju. Sampai kan, ada open sea tu kan. Anak mengajar lama situ tu. Daripada tahun 2015 sampai 2020, dekat-dekat PKP tu anak stop. Tapi nama anak masih ada kat situ. Cuma manager dia dah tukar. Dulu Mr. Rahizat nama dia punya manager. Dia yang ambil saya bekerja di situ. Dan saya mengajar subjek-subjek fiqh lah. Di samping subjek bahasa Arab. Ya. Dan salah satu subjek muamalat tu. Baik, jadi muamalat ni tuan-tuan dia luas lah seumpama fiqh-fiqh yang lain. Ibadat, munakahat yang saya sebut tadi. Ada bab-bab yang besar yang kita sebut sebagai kitab. Muamalat ni ada 9 kitab sekurang-kurangnya. Bermula daripada kitabul buyu', kitab jual beli. Antara kitab terbesar sekali dalam bab muamalat ni. Diakhiri dengan kitabul etik. Kitab etik ni ialah kitab tentang pembebasan hamba. Which is hari ni memang dah tak ada hamba. Tapi ilmu tu masih ada. Terutama dalam buku fiqh muamalat klasik. Adapun fiqh muamalat moden, tuan-tuan tak usah cari, memang tak ada. Tapi kalau fiqh muamalat klasik, yang 100 years ke bawah lah.
mesti ada ujung tu dia panggil kitabul etik, ya. Kitab pembebasan hamba. Di tengah-tengah tu macam-macam tuan-tuan. Dan campur keseluruhan ada bab-babnya yang tersendiri. Di mana ada satu bab yang terselit di bawah kitabul buyu'. Our number 1 book of muamalat. Kitab muamalat ni ada banyak lah, ada 9 lah sekurang-kurangnya. Saya tak sebutlah satu-satu. Mula kitab buyuk, kitab jual beli sampai kitab pembebasan hamba. Ada 9 semuanya sekurang-kurangnya. Dalam kitabul buyu' tu, kitab hak mula-mula tu, kitab ni mana bab yang besar ya. Kitab ni bukan mana buku. Yalah, satu maksud kitab ni buku. Satu lagi kitab ni maksud bab yang besar. Dalam ibadat ada kitab-kitabnya. Macam itulah kitab taharah, kitab solat, kitab zakat, kitab haji. Dalam muamalat pun sama juga. Ada kitab buyuk, ada kitab hajar, ada kitab syirkah, ada kitab rosab, ada kitab macam-macam kan. Ada 9. Kitab yang pertama kitabul buyu' tuan-tuan. Kitab jual beli dia panggil. Which kita banyak bincang dalam muamalat ni pasal jual beli. Dia antara kitab terpenting sekali. The most important book in muamalat. Ya? Dalam kitabul buyu' tu, ada satu bab utama, one of the most important chapter yang kita namakan sebagai babur riba. The chapter of riba. Yang ditranslate dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris, usury. Ya? Bahasa Melayu, riba juga. Sebab tu kita panggil bab riba. Babur riba. Bab riba. Dan bab riba ni tuan-tuan ada tajuk-tajuknya yang tersendiri. Yang mana poin yang saya bagi hajah tu, itu antara yang the most fundamental. Kerana ilmu ni tuan-tuan belajar ibadat, muamalat, munakah, apa-apa ilmu hukum yang tuan-tuan belajar, dia tak lari daripada 2 segmen. Pertama ialah usul. Yang kedua ialah furu'. Usul ni ialah perkara yang asas, yang basic, yang fundamental. Yang mana kalau kita tahu, sebenarnya sudah memadai. Ya. Satu lagi dia panggil furu'. Furu' ni benda yang terpecah daripada hak usul tu. Hak basic tu. Yang kita sebut sebagai cabang. Yang furu' ni belajar juga, bukan tak belajar. Macam ibadat juga. Ibadat ni benda-benda furu' tak belajar pun tak apa sebenarnya. Hak penting usul tu. Kerana ia menjejaskan ibadah kita dalam banyak hal. Tuan-tuan tak belajar perkara yang membatal. Tuan-tuan tak belajar rukun sembahyang. Silat-silat sembahyang tuan-tuan tak sah. Of course lah kalau tuan-tuan tak belajar perkara yang membatalkan solat. Ya tak? Itu usul tu. Hak furu'-furu' tu tak apalah kan. Ini hak usul. Hak asas kan. Sama muamalat pun. Dia ada usul, dia ada furu'. Dalam bab riba pun sama tuan-tuan. Dia ada usul, asas, basic, fundamental tentang riba. Dan dia ada yang furu'-furu'. Yang saya notakan bagi hajah tu yang usul lah. Di mana tuan-tuan bila sebut tentang riba, dia tak lari daripada beberapa perkara usul, perkara asas. Pertama, definisi riba. Yang kedua, hukum riba. Nampak paling basic ni. Pasal masa pun tak ada malam ni kan. Elok tu saya bagi yang basic. Memang mana-mana tempat saya pergi pun, for the first kuliah memang saya akan bagi yang basic-basic. Ya? Okey, definisi riba. Hukum riba. Kategori riba, hukum riba tu selit sikitlah tentang sejarah riba. Kemudian yang berapa dah? Definisi riba, hukum riba dan sejarahnya juga. Yang ketiga, kategori riba. Ada 4 kategori riba. Ya. 4. Definisi, hukum, termasuk sejarah juga, kategori 3 lah. Dan yang keempat tuan-tuan, ialah riba dalam muamalat kontemporer. Riba dalam muamalat moden. Which is tuan-tuan, termasuk dalam perkara asas. Kenapa? Kerana riba hakikat dia tidak berubah. Hakikat dia, riba is riba. Dia tetap riba lah. Tapi form dia boleh berubah. Bentuk dia boleh berubah. Yang mana sebahagian daripada riba, kita tak tahu pun dia riba. Apa? Kadang-kadang boleh jadi ditukar namanya. Biasa hari ni tuan. Orang tunggang nama. Dia tak Islam mana dia guna nama Islam. Ada juga gitu. Dia riba tapi dia guna nama-nama yang bukan riba. Ada juga. Ataupun dia buat some modification yang menyebabkan kita keliru. Riba ke tidak? Riba ke tidak? Macam judi juga tuan-tuan. Ada benda clearly judi. Tuan-tuan pergi spot toto. Tak pernah pergi spot toto. Saya selalu pergi tuan. Tapi saya tak tikam lah. Sebelah spot toto tu bank, muamalat. Kalau tuan-tuan masih ingat di bawah.
Betul tak dulu? Kita dulu bila nak bayar bulanan, kita pergi ke bank. Mana ada transfer online? Tak ada. Ya tak? 10-15 years ago kita pergi bank sini. Sebelah bank Muamalat kau Thomas, tahulah di Gombak tu, Taman Samudra tu, ada spot Toto. Sambil-sambil kita nak tunggu nombor kita naik, kita duduklah sebelah spot Toto tu. Saya tengok aja. Rupanya ramai juga orang Islam masuk spot Toto ni ya. Itu tuan-tuan tahu, judi. Tapi ada benda yang tuan-tuan tak tahu. Jom Ji, lawan malam ni badminton. Haji dengan saya. Ni berlakon je tak pandai pun saya badminton. Haji letak RM10, saya letak RM10. Lawan, siapa menang dia ambil. Dia tak? Ada orang tak tahu. Ataupun, Ji, jom malam ni. Siapa kalah dia belanja kalau letak duit tu mungkin kita tahulah judi. Ni kalau belanja. Ji, jom kita lawan malam ni. No. Ajak main-main je ni. Kalah belanja. Okey. Ramai orang buat. Itu judi. Ya. Kalau saya kalah, saya belanja awak. Kalau awak kalah, awak belanja saya. It is gambling. Ataupun one type of gambling. Dia satu bentuk daripada judi. Oh, judi apa ustaz? Dah dia kalah, dia belanja. Kita dah pakat awal-awal kan? Kita dah redo. Redo tak redo? Kita tak kira redo tak redo, Muamalat ni. Ada orang ajar tuan-tuan. Baru lagi, few months ago. Nak mengelakkan riba. Bila kita berurusan, terutama dengan perbankan ke apa, dia kata, masa kita buat urusan tu, kita niat dalam hati. Aku bukan pinjam ya, aku buat pertukaran. Duit dengan rumah, duit dengan motosikal, duit dengan kereta. InsyaAllah dia kata salah satu cara untuk mengelakkan riba. Ramai orang tegur, termasuk saya sendiri. Macam mana boleh hajar muamalat pakai niat pula? Muamalat bukan ibadat. Ibadat memanglah niat salah satu syarat sah. Muamalat tuan-tuan, tidak ada satu pun syarat sah dia niat. Tak ada. Bahkan dia tak boleh merubah hakikat riba sama sekali. Dia bergantung kepada tindak tanduk kita muamalat ni. Awak buat cara riba, dia tetap riba. Awak niat gapo pun. Awak niat tukar-menukar, tetap jadi riba. Ya. Dah ramai orang komen satu page lah. Ni page satu, tak tahulah pondok ke, ma'had ke apa kan, bla-bla, Pantai Timur sana. Alih-alih sampai page tu ditukar kepada page yang baru. Dah kena kecam. Loh ni tak boleh tebing main. Okay, Kelantan pula minta maaf. Loh ni tak boleh salah sikit tuan. Orang RS lalu. Zaman-zaman dulu boleh cakap ikut say gitu. Zaman-zaman tak boleh. Ya tak? Saya ni memanglah cakap nampak very open. Tapi saya tak cakap ikut say. Tapi kalau saya salah tuan-tuan, you are welcome. Saya kata. Saya hari-hari cakap. Siapa yang nak tegur saya silakan. Nak react saya, go for it. Tapi sampai hari ni tak ada orang react saya lagi. Saya duduk tunggu-tunggu juga. Siapa nak react aku ni? Siapa nak react aku ni? Tak ada tuan-tuan. Baik. Jadi, apa tu? Dalam riba moden ni kita kena tahulah yang mana saya tulis dalam nota hajah tu. Tak tahulah dia share dalam group tu. Saya buat comel aja poster kecil tu. Ada share? Hajah ada share? Riba moden ni dia banyak tuan ya. Tapi saya rangkumkan hanya 3 saja. Pertama ialah riba dalam sistem perbankan konvensional. No doubt. Sepakat ulama keseluruhan. Global baik, tempatan baik. Sistem perbankan konvensional ialah sistem yang berasas pada riba. Dan umat Islam tidak boleh sama sekali terlibat dengannya walaupun masih yang terlibat. Bahkan market konvensional masih menguasai sistem kewangan pada hari ini. Unfortunately lah ya. Tak apa. Okey, itu satu. Yang kedua ialah riba dalam, ni riba moden. Yang kedua ialah riba dalam pertukaran mata wang. Ramai orang tak tahu riba tuan Di Lembah Kelang ada beberapa tempat orang tukar duit lama dengan duit baru dengan harga yang tinggi. RM1 kalau ada nombor siri dia very very unik. Dia beli dengan RM1,000, RM2,000, ada sampai RM5,000. Hanya only RM1. 1 RM duit lama saja. Awak bagi duit RM1 lama awak, dia bagi kat awak RM5,000. Nak? Duit yang nak lah. Tapi kalau tuan-tuan terus buat pertukaran begitu, mata wang sesama mata wang, dalam keadaan yang masih sah diperlakukan, maka ia adalah riba. Itu kita panggil riba fadl. Ya. Riba fadl ni riba dalam bab mata wang lah. Nanti saya akan sentuh sikit. Okey. Pertukaran mata wang penting sama sekali. Terutama jika ia mata wang yang sama. Tapi kalau awak nak beli share saya, hak baru, hak lama ni. Ya. RM5,000. Ya, RM5,000. Awak boleh tak tukar RM5,000 RM tu kepada duit dolar Singapura?
Jadi awak bagi RM, awak ambil dolar Singapura, maka boleh. Walaupun berbeza nilainya. Tapi kalau sama-sama RM tak boleh tuan. Ada je ulama tertentu yang anak tak nak sebut nama lah, dia kata boleh. Tapi majoriti, saya boleh kata, tempatan baik, dunia baik, melarangnya. Selagi mana wang itu masih sah diperlakukan dengan nilai. Ya. Ada juga yang kata boleh tokoh kita ni. Alasan dia ialah kerana ia bukan bermaksud kepada nilai mata wang, tapi kerana ciri-ciri ada padanya, maka pertukaran itu sudah dianggap sebagai bukan pertukaran mata wang, ia pertukaran aset. Which is majoriti tak terima lah. Ya. Baik. Okey, dan satu lagi riba juga tuan-tuan. Ini banyak orang kita terlibat ni. Dia panggil riba dalam urusan pelaburan. Which is ada 3 pelaburan yang top in the market dalam pasaran. Pertama ialah pelaburan mata wang. Forex. Online lah. Online forex. Foreign exchange lah. Which is, walaupun sudah difatwakan lama, termasuk yang dikeluarkan dalam resolusi baik di peringkat kita, inilah peringkat kita MPS tu, SC tu, dan juga peringkat dunia, badan-badan kewangan dunia seperti OFI, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution, very famous one. Tempat kerja lama our top muamalat scholar, Tan Sri Dr. Daud bin Bakar. Itu saya punya favorite. Ya? Itu tempat kerja lama dia. 10 tahun dia kerja di situ. Yang mana dia punya standard syariah tuan-tuan antara number 1 lah sekarang yang dirujuk seluruh dunia. Walaupun kita ada standard kita sendiri, tapi dalam banyak hal kita juga jadikan dia sebagai rujukan lah ya. Dia dah bagi tahu lama dah. Forex ni tak boleh. Online forex lah ya. Online forex online lah. Okey. Okey, yang kedua ialah pelaburan emas. Ataupun yang berkait dengan emas lah. Kutu emas. Oh, dia buat kutu emas. Gold bar pula tu. Kalau emas perhiasan okey lagi. Sebab emas perhiasan dia ada longgar sikit tuan lah. Dan yang ketiga, ini banyak orang kita terlibat. Terutama pokcik-mokcik, peceh-peceh, tempat duit banyak-banyak tu. Pantau offer sikit. Padahal kadang-kadang scam. Kadang-kadang ya bukan scam, dia betul-betul perniagaan tapi dia tak ada lesen, tak sah. Oh, kita melabur 20-30 ribu masuk dalam tu. Tiba-tiba bank negara tutup, shutdown dia punya operation, habis. Ya. Dan lebih buruk lagi, memang akad atau kontrak yang dia utilize, yang dia guna, yang dia praktis dalam dia punya perusahaan itu tidak patuh syariah, aka riba dan haram. Ini banyak, dia panggil pelaburan dalam perusahaan. Trading investment. Online banyak tuan. Tapi online tu tuan kena hati-hati lah, banyak scam kan. Ada masuk RM5 nak bagi RM12,000. Betul tak? Dalam Facebook banyak. Jadi investment yang melibatkan perusahaan ni, macam-macam perusahaan hari ni. Perusahaan ayam, perusahaan, saya tak tahulah saya macam-macam kan. Which is tuan-tuan, kalau ada dua ni ialah soal undang-undang tu satu hal. Soal scam tu satu hal yang lain. Let's say lah dia bukan scam. Dan dia juga patuh kepada undang-undang. Tapi nombor 3 ni penting sekali. Apa dia? Syaruk. Syaruk. Yang mana dia kena selari lah atau tak bercanggah syaruk. Kalau ada dua ni tuan-tuan, tuan-tuan kena elakkan diri lah. You should avoid yourself. Mesti elakkan. Kerana dia bukan pelaburan pada hakikatnya, dia riba. Apa dia? Pertama, ada money back guarantee. Ataupun tempoh matang sekian-sekian, awak boleh kembali ambil duit awak. Yang saya lihat rata-rata on internet lah ya. Public platform. Memang ada jaminan itu. Jaminan wang dikembalikan. Yalah kalau dia tak jamin duit, siapa nak melabur dengan dia? Mesti ada money back guarantee punya. Orang bagi saya kontrak niaga telur ayam di Terengganu. Dia punya kontrak about 12 pages, 12 muka surat. Saya tak perlu baca kedua-dua belah muka surat. Baca first page kita dah tahu. Kerana kebiasaannya, sebagaimana kontrak-kontrak yang ada dalam pasaran tuan-tuan, dia more on legality, dia banyak kepada undang-undang, peraturan dan seumpamanya. Tapi dia punya core, dia punya prinsipal, biasa dalam page yang pertama tu lah.
Which kita dah boleh tahu di situ. Awal-awal lagi dia bagi tahu. Selepas 12 bulan, awak boleh ambil balik awak punya modal. Ada money back guarantee di situ. Jamin modal dia panggil. Capital guarantee. Ataupun money back guarantee. Apa-apa pelaburan, ia ada money back guarantee, ia riba. Haram. Kita set gitu dulu. Walaupun kita tak tahu in spesifik huraian yang bagaimana. Tapi kita set. Apa-apa pelaburan, orang kutip modal, capital, nak berusaha apa, nak berniaga apa gitu gini. Kalau dia kata, modal jamin. Lepas tahun awak ambil balik modal awak. 6 bulan ambil balik modal awak. Jamin balik modal. Money back guarantee, capital guarantee. Maka ia riba. Satu. Yang kedua ni pun banyak, ada profit guarantee. Dia panggil jamin untung lah. 1%, 2% every month. Of course lah kalau every week. Ini hak genuine ni betul-betul perniagaan ni bukan scam. Ini betul-betul berniaga. Tapi ada jamin modal. Yang mana rata-rata on internet tuan-tuan, dan sebagai syarikat-syarikat besar juga, dia ada money back guarantee. Sebab dah sudut undang tak salah. Undang-undang tak salah. Bahkan untuk mohon lesen untuk kutip deposit daripada orang ramai untuk perniagaan-perniagaan tertentu, in term of investment lah. Dia ada syarat. Bagi profit tak bagi profit. Ini dari sudut Islam. Syariah compliance. Yang mana tak boleh ada profit guarantee. Jamin untung. Tak kisahlah 1% ke 0.5%. Which is dua-dua ni unfortunately lah, sedih sekali memang ada lah. Pertama, jaminan pulangan wang. Yang kedua, jaminan untuk berapa persen setiap bulan. Memang ada. Kalau ada dua ni tuan-tuan, maka tidak boleh. Ini yang kita sebut sebagai riba-riba dalam bentuk yang moden. Yang mana tidak diketahui lah ya. Ataupun banyak orang kita tidak sedar. Dan saya akui banyak orang kita terlibat. Ya. Kawan-kawan kita pun ada yang masih terlibat dengan forex online, masih terlibat juga dengan perusahaan-perusahaan tertentu. Ada satu giant syarikat punya, syarikat besar, 2-3 bulan lepas kan, yang dirampas dia punya aset oleh bank negara. Selain daripada dia punya kontrak atau akad yang dibuat tak patuh syarak, pasal ada jaminan untung, profit guarantee, dia juga katanya tidak ada lesen untuk kutip investment dapat orang ramai. Akhirnya dia dirampaslah oleh bank negara, rampas. Jadi kawan-kawan kita juga ada yang masuk lah, ada yang masuk banyak, ada yang masuk sikit. Atau kita tengok video dia kan, pocik-pocik ala sianya masuk. Dan memang kawan-kawan kita di kalangan penasihat pun dah bagi nasihat dah, jangan. Iyalah. Nah, insya-Allah. Okey, boleh ya? Jadi ada 4. Okey, pertama tuan-tuan, saya bagi ringkas aja. Definisi riba. Apa itu riba? Riba ni tuan-tuan ialah penambahan, ketidaksamaan ataupun penangguhan yang tidak diiktiraf oleh syarak. Tuan-tuan ingat gitu ya. Riba-riba ni dia melibatkan 3 benda. Tambahan, ketidaksamaan dan juga penangguhan. Yang mana syarak tidak mengiktirafnya. Nampak? Haji pinjam duit saya RM20. Okey, boleh. Bayar balik RM30 lah. Berapa ringgit lebih? RM10. Maka itu tambahan yang tidak diakui oleh syarak. Maka ia riba. Ya. Ini saya bagi tahu paling ringkas nak bagi faham. Tambahan secara umumnya harus. Kerana dalam urusan muamalat ni tuan-tuan, asal-asal dia harus. Melainkan jika ia dilarang, baru tak boleh. Dia beza ibadat. Tuan-tuan nak reka semayang sendiri, nak reka zikir sendiri, nak reka, jangan main. Dia ada parameter yang amat ketat sekali ibadat ni. Tapi kalau muamalat, tak. Muamalat dia terbalik. Asal-asal muamalat harus. Jika ada dalil yang dilarang, baru tak boleh. Ya. Jadi tambahan. Tuan-tuan nak tambah rumah, go for it. Tuan-tuan nak tambah kereta beli sama Medan, nak tambah itu. Nak tambah isteri, silakan. Kalau beranilah. Tapi ada tambahan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Apa dia? Tambahan dalam pinjaman seumpama itu. Jadi ada certain tambahan yang kita sebut dalam bahasa Arab sebagai ziyadah. Ya. Dia tak boleh lah. Okey, tambahan yang dilarang oleh syarak. Yang kedua ialah ketidaksamaan. Sama juga. Ketidaksamaan, kalau tadi dia lebih dalam hutang, ketidaksamaan ni dia lebih dalam pertukaran barangan ribawi. Kerana barang-barang ni tuan-tuan, sebenarnya ada beberapa barangan yang Islam memang ambil berat. Ya. Ada 6 kesemuanya.
Yang mana ia dikategorikan kepada dua lah. Dia emas, perak, tamar, bali, gandum, garam. 6 ni disebut oleh Rasulullah SAW sebagai barangan ribawi. Daripada 6 ni tuan-tuan dikiaskan kepada dua benda saja ataupun dikategori kepada dua benda saja. Pertama ialah mata wang, merujuk pada emas dan perak jugalah. Yang kedua ialah makanan ruji. Jadi 6 item ni dan apa-apa yang tertakluk di bawah mata wang ataupun makanan ruji, ia disebut sebagai barangan ribawi. Di mana mesti ada parameter-parameter tertentu bila kita buat urusan jual beli atau pertukaran. Terutama jika sesama item ribawi. Relate pada yang Ana cakap tadi, Haji ada duit lama, tukang ada duit baru. Tak boleh beza nilai. Mesti sama. Kalau berbeza nilai, itu yang disebut sebagai ketidaksamaan yang tidak diakui oleh syarak. Kerana mata wang yang sama mata wang, dikiaskan di atas emas dengan emas. Maka dia mesti sama. Kalau tidak sama, dia jadi riba. Itu maksud saya, ketidaksamaan yang tidak diakui oleh syarak. Tadi, tambahan yang tidak diakui oleh syarak. Yang melibatkan hutang lah atau pinjaman. Yang kedua ialah ketidaksamaan yang melibatkan barangan-barangan ribawi. Yang top hari ni barangan ribawi ialah mata wang. Kerana semua orang ada duit. Budak-budak kecil pun ada duit. Betul adik? Ada duit adik? Kau tak kenal duit ke apa? Okey. Dan yang ketiga ialah penangguhan yang tidak diakui oleh syarak. Apa-apa benda kita boleh aja tangguh. Malam ni kuliah Ustaz Hasan ditangguh ya. Sebab Ustaz Hasan telah tersilap jalan. Dia pergi masuk highway, tak mana-mana dia pergi tadi. Setiap masuk bertingkat-tingkat highway, anak pun nak pening. Elok-elok anak duduk situ pukul 7 tadi. Patut-patut anak dah ikut way dah tu. Tapi dah bila banyak jalan, dia jadi keliru. Ya tak? Jadi kita tangguhlah kuliah Ustaz. Tapi nasib baik Ustaz sampai juga. Ustaz sabar tadi. Kalau ikut hati Ustaz nak balik tadi. Balik lah. Mungkin pusing ikut rumah kita balik ni. Tak apa. Tangguh kuliah tak apa. Tapi nama akaun widah tu. Sagu hati masuk lah. Ego kau. Nak tangguh apa lagi? Anak kita nak kahwin. Tak jadi. Banyak kes gitu. Tangguh, tak apa. Tapi ada tangguh yang dilarang oleh syarak. Tangguh dalam bab item ribawi ni lah. Tak boleh tangguh-tangguh. Apa maksudnya? Kalau tuan-tuan buat tukar, duit dengan duit, tak kira mata wang sama ke, mata wang berbeza, ataupun emas dan perak lah, asalnya emas dan perak, tuan-tuan tak boleh tangguh. Dia mesti berlaku secara sekaligus. Haji ada emas lama, saya ada emas baru. Haji tak lah mungkin perempuan kan. Haji ada emas lama, Haji seorang lagi ada emas baru. Dia nak swap, nak tukar macam tu je, boleh. Tapi kena terus buat pertukaran. Dan tak boleh, kalau ikut mazhab Syafi'i dia ketat sikit, dia tak boleh sama sebenarnya. Tak boleh tak sama. Tapi fatwa Jakim dia dah ambil minoriti para ulama adalah sebab-sebab tertentu. Emas perhiasan boleh, dia bukan item ribawi lah cerita dia. Ya. Tapi kalau tuan-tuan ikut standard Masyafi'i, emas masih ribawi. Cerita dia, kalau nak tukar barang-barang ribawi, emas, perak, tamar, gandum, ataupun mata wang, ataupun makanan ruji, tak boleh selain daripada dia kena kuantiti yang sama. Kalau dia sama benda tu lah, dia juga tak boleh tangguh-tangguh, mesti terus. Nak tukar duit kan, kena tukar tu. Tak boleh hari ni bagi duit, esok ambil, tak boleh. Haji nak tukar duit 1,000, nak raya ni kan, Haji bagi duit 1,000 Haji, saya bagi duit 1,000 saya, contohnya. Haji bagi 1,000 duit 10 ringgit, saya bagi 1,000 duit 50. Nak duit kecil kan, not yang kecil tu. Dia tak boleh ada penangguhan. Penangguhan dalam bab-bab item ribawi ni dia ni sikit. Yang mana tuan-tuan? Azan lah. Yang mana kalau riba melibatkan hutang, tuan-tuan faham dah. Bagi pinjam ambil lebih. 4 kategori riba tu, nombor 1 ni semua orang tahu. Bagi pinjam ambil lebih. Riba hutang, riba pinjaman, tu semua orang tahu. Tapi 3 lagi ni orang tak tahulah ya. Dia panggil riba jual beli lah. Riba jual beli ya. Yang mana melibatkan item-item ribawi seumpama itu. Ya, baik. Tadi faham mana riba ya? Riba ni ialah tambahan ketidaksamaan atau penangguhan yang tidak diakui oleh syarak. Ingat gitu je. Yang mana dia lebih kepada pinjaman, dia lebih kepada hutang dan dia lebih kepada barangan-barangan ribawi. Boleh?
Okey, itu definisi dia. Hukum dia, apa hukum riba? Sepakat para ulama tuan-tuan, tak ada khilaf, tak ada disagreement, tak ada perbezaan pendapat lah. Ijma'. Saya personally pula kata tak ada diskaun. Riba haram. Siapa-siapa yang kata riba halal, maka dia kafir, terkeluar daripada Islam. Sepakat para ulama. Mungkin ulama berbeza-beza dalam menentukan adakah ini riba atau tidak. Tapi jika ia riba, maka sepakat ia adalah haram. Ya? Macam tahun lepas, awal tahun, Mufti Ali Jumaat, bekas Mufti Mesir dululah, dia datang ke Malaysia, dia buat talk di UIA. Orang tanya dia tentang perbankan konvensional, ada riba atau tidak. Dia kata tidak ada riba di mana-mana perbankan. Kerana mata wang katanya bukan item ribawi. Sebenarnya itu pendapat yang tidak boleh diguna pakai sama sekali. Ya. Bahkan Qardawi pada tahun 1998 telah karang satu buku khas menentang pendapat-pendapat ulama yang kata duit-duit kertas ini bukan item ribawi. Yang termasuk berpendapat begitu ialah ahli Jumaat. Walaupun dia ulama besar, tapi dalam bab ni saya tak tahulah, dia tak berubah pendiriannya. Mungkin ada sebab-sebab yang lain. Ya. Mata wang memang item ribawi. Dalam konteks hari ni sudah ijma'. Sudah sepakat. Pasal apa dia kata duit kertas ni bukan item ribawi dan tak terlibat dengan riba? Kerana dia kata duit kertas ni bukan tak boleh dikiaskan kepada emas kerana dia semata-mata kertas. Berbeza dengan duit dulu. Duit dulu memang emas, dinar, ada emas kan? Kemudian 100-200 tahun dulu bila duit kertas dikeluarkan, memanglah bukan emas lagi, tapi masih kepada emas. Berapa banyak emas yang awak ada dalam simpanan awak, banyak itulah kerajaan akan mengeluarkan duit. Jadi masih boleh dikiaskan katanya. Tapi dia kata duit yang ada hari ni tidak sama sekali bersandar kepada emas. Dia semata-mata kertas. Dia kata gitulah. Ya, which is sebenarnya tak apa tepat lah ya. Duit kertas ni walaupun dia semata-mata kertas, tapi dia mempunyai nilai. Dia boleh menjadi alat pengukur. Dan dia juga sebenarnya adalah harta yang paling bernilai sekali pada hari ini. Walaupun dia taklah sekuat dan sekukuh dinar ataupun emas yang duit yang bersandarkan kepada emas. Memang kita akui lah. Tapi kalau tuan-tuan kira, hari ni ada golongan yang nak balik kepada duit-duit zaman dulu. Berasas kepada dinar, emas atau perak yang kita sebut sebagai dinar atau dirham. Ataupun dia kata buatlah emas kertas tak apa. Tapi sandaran kepada emas. Which is agak sukar. Tuan-tuan, kalau kita nak buat duit emas, dinar, saya tanya tuan-tuan, Malaysia berapa banyak keluarkan emas? Tuan-tuan tahu tak, pengeluar emas dunia terbesar pada hari ini ialah Rusia. Diikuti oleh China, USA. Dalam 10 negara dunia, terselitlah Indonesia. Antara pengeluar emas. Which is tak cukup lah nak menampung duit-duit yang ada dalam pasaran pada hari ini. Pasar hari ini barang banyak. Semua duit belaka tu. Nampak? Jadi macam tak berapa relevan lah. Jadi kita ikutlah realiti yang ada. Kalau awak tak nak duit, wis saya. Dia kata, ada pendapat hari ni kata, duit kertas ni adalah haram. Awak tak ada duit juga. Main saya duit awak. Jadi cerita dia gitulah ya. Jadi haram ya. Dalam nak menentukan mungkin ulama ada khilaf. Tapi kalau betul-betul riba, memang ia haram. Tak ada toleransi dalam bab ni ya. Boleh? Okey. Sepakat dan tuan-tuan nak kena ingat ya, riba ni tuan-tuan, zaman Rasulullah adalah perkara yang paling susah sekali nak dihilangkan. Susah sekali. Sehingga Nabi tak boleh buat semasa baginda berada di Mekah selama 13 tahun, 13 years. The Prophet was in Mecca. Baginda tak boleh eliminate usury at all. Langsung tak boleh. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hanya menurunkan ayat menyebut tentang keburukan riba. Tuan-tuan boleh buka surah Ar-Rum ayat 39, surah An-Nisa ayat 160, 161. Dan mungkin lagi ada ayat-ayat yang lain. Which Allah Ta'ala sebut keburukan riba, kebaikan sedekah. Keburukan riba, kebaikan zakat. Tapi Allah Ta'ala tidak mengharapkan sama sekali. Kerana riba telah berdarah daging dalam kehidupan masyarakat dan peniaga pada waktu itu. Bila baginda pergi ke Madinah, sama juga. Same goes to people in Madinah. Baginda tak boleh nak buat juga. Tuan-tuan tahu bilakah riba diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulullah? Bila? Ketika haji wada. Masa Nabi buat haji tahun ke-10 Hijriah. Tahun terakhir Rasulullah SAW berdakwah. Bahkan sebelum baginda wafatlah. Baru diharamkan secara total.
Tapi sebelum tu dah haram dah. 2-3 tahun sebelum tu telah diharamkan. Tapi riba yang berganda-ganda. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Surah Al-Imran ayat 130. Peringkat awal pengharaman riba di Madinah hujung-hujung ialah riba yang berganda-ganda. Sikit-sikit tak apa. Pasal tak boleh nak ni. Hujung-hujung bila baginda nak wafat, barulah betul-betul diharamkan. Jadi agak sukar tuan-tuan. Sama lah konteks hari ni tuan-tuan. Dalam konteks hari ni saya beritahu. Dulu masa negara kita nak wujudkan tabung haji pada tahun 1960-an, Profesor Diraja Ungku Aziz yang mula-mula buat draft, bentang. Kat Dewan Negara ke mana tak tahulah kan. Lepas tu dipersetujui, buatlah tabung haji. Kemudian pada tahun 1969, baru betul-betul buat tabung haji, baru mula diperkenalkan sistem muamalat dan kewangan secara Islam, sedikit demi sedikit. Lepas tu pada tahun 1983, kerajaan buat inisiatif, tubuhkan Bank Islam. Barulah muamalat ni nak diperkenalkan dalam sistem kewangan kita. Kemudian sedikit demi sedikit, mungkin sejarahnya saya tak boleh nak kongsi pada hari ini. Ya. Jadi kalau kita lihat, memanglah sikit sebanyak ada pertikaian di sana sini, isu syariah di sana sini. Walau bagaimanapun, kalau nak dibandingkan dengan konvensional, tuan-tuan tak boleh bandingkan sama sekali. Kita ada member tuan-tuan, hutang kad kredit tak banyak, dalam 20,000 begitu. Tapi dia tak bayar dalam 15 tahun setelah datang surat lah apalah kan. Saya pergi kursus dengan Bank Negara di PPD Gombak last 5 years. Daripada 20,000, hampir 20,000 lah dia punya hutang kad kredit. Setelah banyak tahun dia tak bayar, tuan-tuan tahu akhirnya jadi berapa? Almost 50,000. Daripada 20,000 jadi 50,000. Tak impossible tuan. Sebab konvensional setiap bulan tuan-tuan akan dikenakan charge lewat seumpama tuan-tuan dikenakan interest every year. Kalau setahun 18%, maka 18% juga yang tuan-tuan akan kena. Dia akan compounding. Tahu compounding? Compounding ni makna berganda. Tapi kalau Islamik memang ada charge lewat. Tapi charge lewat dia tak berganda begitu. Dan saya personally pun ada case. Default dulu. Due diligence. Mana ada lah yang saya tak settle bayaran. Masa tu orang muda. Komitmen tak apa-apa nak ada tapi tak mikir mana. Dan saya pun ada uruskan juga hal seumpama untuk diri saya settle sendiri. Tapi saya tak kena banyak lah. Alhamdulillah. Kalau saya konvensional, orang kata mampu kau ya tak? Kawan saya tuan-tuan, dia ada bank kad kredit Bank Islam. Isteri dia, lepas tu ilat, lumpuh. Ada lebih kurang 5,000 gitulah, tak silap saya, sorry lah, 5,000, 6,000. Tapi disebabkan bagusnya ciri-ciri kad kredit Islam ni, dia dilindungi insurans, wajib, Bank Negara wajib kan, mana-mana kad kredit yang anda Islamik, mesti dilindungi takaful. Konvensional tidak. Tuan-tuan kalau mati bahkan, kalau tuan-tuan ada kad kredit konvensional, tuan-tuan masih wajib bayar. Mesti diambil daripada duit forex tuan-tuan untuk dibayar kad kredit tuan-tuan. Jangan bila orang tu dah mati, tuan-tuan buat tak erti. Tak boleh. Nanti orang yang mati tu kesian, dia menanggung hutang. Ada sahabat Nabi tuan-tuan, dia mati, banyak hutang dia. Dan dia meninggalkan 30 darham, dinar kepada isterinya. Nabi kata dia ni banyak hutang ni. Inna akhaka mahbusum bidaini iqdi anhu. Mungkin settle dulu hutang dia. 30 dinar ni bayar. Lekat 1 dinar lagi. Bila lekat 1 dinar, dia punya abang dia. Dia kata, Rasulullah ada tinggal 1 dinar ni, aku nak bagi bini dia boleh? Tapi ada seorang lagi masih ada hutang 1 dinar. Nabi kata jangan bagi anak isteri dia. Bayar hutang dulu. Dia pun bayar hutang, habis duit tinggalan dia, faraid 1 sen tak tinggal. Menyebabkan anak isteri dia tak dapat apa-apa. Tapi Nabi bergembira. Ini hadis Sa'id Al-Atwal yang diriwayatkan dengan sahih dalam Sunan Abi Daud. Bila kita belajar Babul Qardi, the chapter of loan, kita akan dapati hadis itu. Apa Nabi kata? Dengan gembira Nabi berkata kepada sahabatnya itu, Sa'id lah adik-beradik dia mati. Nama periwayat itu nama Sa'id. Nabi kata, Al-an baratta alaihi jildahu. Nabi kata sekarang, walaupun anak bini dia tak dapat duit faraid, tinggalan pusaka dan seumpamanya, kamu telah menyejukkan dia di dalam kubur. Maksudnya dia kena azab tuan. Sebab tu hutang ni nak ambil kira juga. Hutang harus.
Tapi pastikan bila kita mati, ia boleh diuruskan. Ia boleh diselesaikan. Hutang tak ada masalah. Saya rumah hutang, kereta hutang, kad kredit ada 3. Tapi bayar belaka secara berjadual dengan baik. Islam puji orang yang berhutang dan menguruskan hutangnya dengan baik. Hatta dalam resolusi kewangan ada 10. Salah satu ialah menguruskan hutang dengan baik. Dan kalau hutang tidak diuruskan dengan baik, tuan-tuan juga yang akan menghadapi risikonya. Selain daripada nama tuan-tuan akan di blacklist, tuan-tuan tidak dapat berurusan lagi dalam setengah-setengah perkara. Ada orang kereta nak kena tarik. Sebelum orang nak tarik, dia bantai kereta tu, ketuk sampai pecah kereta tu. Pertama, awak nak ingat, kereta tu kalau masih ada pembiayaan atau ada pinjaman, dia bukan kereta awak, dia kereta bank. Silap-silap bank boleh sue awak. Lagi satu, elok-elok kereta tu kalau bank ambil, bank lelong, hutang kita jadi tak banyak. Pasal kereta tu masih boleh dijual. Tapi kalau awak dah peracur kereta tu, dia tak boleh nak jual. Lagu mana? Awak juga yang menanggung rugi. Jadi, kena guna kepala yang di atas. Jangan guna kepala yang di bawah. Ni bukan kepala tu, kepala lutut ya. Lepas tu, belajar sikit ilmu. Supaya kita tidak terbawa-bawa dan terikut-ikut dengan nafsu kita. Tapi janganlah berhutang banyak sangat. Sikit hutang tak boleh juga. Ya. Pasal, yelah, kita bukan nak cakap lah, macam saya sendiri pun. Saya bukan anak hartawan, bukan anak bangsawan. Yalah. Jadi, boleh Okey, hukum kan? Dan yang sejarah saya dah sebut. Sikit-sikit lah saya sentuh sikit saja. Kemudian yang saya kongsi tu, jenis-jenis itulah, jenis-jenis riba tu saya dah bagi tahu dah sikit-sikit tu. Ada riba pinjaman atau riba hutang, ada riba jual beli yang meribakan barang-barang ribawi atau harta ribawi seperti mata wang, emas, perak dan seumpamanya. Jadi saya dah bagi tahu the most basic and fundamental about usually tentang riba. Mudah-mudahan tuan-tuan dapatlah sikit sebanyak. Hari ni tuan-tuan nak rujuk tak susah tuan-tuan. Kat internet macam-macam maklumat yang ada yang tuan-tuan boleh rujuk. Di samping tuan-tuan belajar juga. Dan saya pun sedih juga sebenarnya. Banyak masjid surau termasuk di tempat saya di Sungai Buloh, di Subang. Sebagai masjid surau saya ajar muamalat, tapi banyak lagi yang tak ada subjek muamalat. Dah ada juga masjid surau dah deal nak saya ajar alih-alih di cancel dan seumpama macam-macam lah. Terpulanglah. Tapi saya amat-amat menggalakkan supaya adanya subjek itu di masjid surau tuan-tuan. Belajar basic-basic pun tak apa. Hatta saya sendiri pun ada 3 modul muamalat yang saya ajar di masjid dan surau. Pertama, saya ajar guna buku Ustaz Abdul Aziz daripada Lariba Consultation. Ya. Dia ada keluarkan buku Panduan Bebas Riba, di mana dalam banyak-banyak buku riba yang tak banyak market Malaysia ni. Kalau market Arab banyak buku riba tuan-tuan. Yusuf Qardawi ada buku riba. Fawaidul Bunuk minar riba al-haram. Syekh Ali As-Sayyah ada hadis ta'zim riba ala zina. Macam-macam lagi. Hatta ulama dunia, nama dia Umar bin Abdul Aziz Al-Matraq, antara top scholar dunia juga tuan. Kita main dunia-dunia aja. Saya buat muamalat saya very universal. Saya very open. Kita bukan hanya rujuk di Malaysia, tapi kita rujuk juga yang dunia-dunia tuan. Kita ada banyak tokoh dunia. Umar Al-Matraq dia ada buku khas tentang riba. Ya, nama dia Ar-Riba nama buku dia Ar-Riba wa Al-Masrafiyah fi Nazar Syariah. Antara buku riba yang tebal jugalah, lebih kurang 400 muka surat. Biasa buku riba kecil-kecil je, 100-200 muka surat, tapi ada beberapa orang tokoh ni dia karang buku riba yang agak tebal. Ya. Tapi di Malaysia tak banyak buku-buku riba ni. Salah satu buku riba yang Ustaz Abzi tu tuan-tuan boleh belilah, cek kat internet kan. Tulis Panduan Bebas Riba, kat Shopee ada RM30. Ya. Dan bagusnya saya bila baca buku itu, bila saya tak faham, saya boleh rujuk beliau sendirilah. Kerana saya pun dengan dia agak rapat juga lah kita tanya. Saya pun kadang-kadang minum dengan dia, bincang apa semua. Ya. Jadi saya pakai buku tu lah. Cuma buku tu tuan-tuan tak banyak saya guna sebab buku tu dia lebih kepada muamalat perbankan yang melibatkan kontrak-kontrak perbankan yang agak teknikal lah. Kadang-kadang jemaah lupa. Saya nak urai tu kan. Sebab tuan-tuan nak kena ingat, perbankan ni dia banyak guna kontrak. Dia pakai hybrid kontrak. Satu-satu urusan sampai 3, 4, 5 kontrak. Tapi banyak tempat saya pakai nota saya sendiri. Itulah nota ringkasan kepada fiqh muamalat. Dalam 150 muka surat macam tu. Tapi saya dalam rangka buat satu nota yang lebih ringkas lagi.
kurang daripada 100 muka surat yang melibatkan 3 segmen saja. Segmen pertama ialah pendahuluan kepada muamalat. Kita bincanglah dasar-dasar muamalat lah. Definisi muamalat, hukum muamalat, kepentingan belajar muamalat, sumber-sumber muamalat dan beberapa perkara yang lain. Kemudian segmen kedua tentang harta. Harta. Pasal harta ni tuan, dia banyak berkembang hari ni. Hatta JAKIM ada keluarkan harta-harta digital yang mesti dikeluarkan zakat juga dalam setengah keadaan. Ada 10 harta digital. Kalau dulu harta ulama mendefinisikan sebagai ain, objek. Tapi hari ni harta sudah bukan objek lagi. Apps, objek ke? Apps. Kadang-kadang apps tu kena beli, betul tak? Ada free apps, tapi ada app yang berbayar. Apps tu harta tu. Itu one of the digital asset. Yang mana nak keluarkan satu-satu app, tuan-tuan ingat 10,000 ke? 20,000 ke? 100,000 tuan. Ada satu-satu app nak keluarkan 100,000. Sebab tu dia jadi harta yang amat bernilai sekali pada hari ini. Tuan-tuan kalau nak jadi jutawan, buat apps. Saya pun tak boleh buat apps. Pasal tak ada modal. Ya. Dah banyak lagi lah yang lain ya. Okey. Dan satu lagi dia panggil segmen kontrak. Segmen kontrak pun kita nak faham juga lah. Kontrak akad ya. Akad. Kontrak ni mana akad tuan ya. Jadi itu nota saya yang paling ringkas sekali. Dan saya gunakanlah kata sesuai lah untuk awam pasal kalau kita belajar hok berat-berat pun kadang orang tak boleh nak ni kan. Saya cuba dengan bahasa yang paling ringkas, gambaran yang paling ringkas dan fik yang paling ringkas sekali. Kerana kita di pentah Masjid Surau ni kita bukan nak tahu detail sangat pun, tapi kita nak catch up idea-idea tertentu sehingga kita boleh bawa diri kita dalam dunia muamalah hari ni yang mencabar. Jadi tak adalah jahil sangat, zero, betul tak? InsyaAllah ta'ala. Cukup tu? Isyak dah, ya Allah, lama dah isyak ni. Tak ada azan ni. Ada nak tanya apa-apa for my first session? Ada nak tanya apa-apa? Ya? Ada soalan? Kau banyak sangat dah maklumat malam ni. Saya baru bagi 0.0001%. InsyaAllah ta'ala. Kalau tak ada soalan, tuan-tuan boleh aja tanya lepas kuliah ya. Mudah-mudahan sikit sebanyak perkongsian kita pada malam ini mudah-mudahan diberi diberi ilmu lah oleh Allah Ta'ala dan kita boleh memanfaatkannya mudah-mudahan ya. Dan sikit je. Apa tu? Ar-Rahnu. Okey, dia kata 1% Ar-Rahnu tu boleh atau tidak ya. Okey, Ar-Rahnu ni tuan-tuan, salah satu industri lah hari ni memberi bantuan wang kepada tuan-tuan. Kalau dulu dia buat sistem pinjaman, dia bagi pinjaman tuan-tuan, kemudian dengan sebab tuan-tuan beri emas sebagai gadaian, emas tu dia kena jaga. Dan jagaan harta gadaian adalah tanggungjawab orang yang meminjam. That's why tuan-tuan bayar upah kepada mereka. Dan dengan upah itu yang kita sebut sebagai ujrah atau fee, dia mendapatkan sedikit keuntungan. Kadang-kadang bukan sedikit. Syarikat tu kaya raya tuan. Dan memang ada isu dululah, ada sudut upah dia ambil tu 1%, 1.5%. Tapi jauh lebih baiklah daripada konvensional yang ada. Ataupun pajak-pajak gadai yang tidak islami atau tidak patuh syariah. Kalau pajak gadai yang bukan Islam tuan-tuan, berapa persen? 2 point lebih, saya pun tak ingat, sorry lah. Ya. Lepas tu, tuan-tuan kalau tak dapat tebus, barangan itu hangus. 1 sen pun tuan-tuan takkan dapat balik. Cuma tuan-tuan tak perlulah bayar hutang tu kepada dia pasal dia dah jual. Ya. Ada banyak keburukannya. Di samping goro-goro yang lain. Tuan-tuan kalau tak bayar, kadang-kadang dia tak call pun tuan-tuan. Bahkan tak wajib bagi dia call. Untuk maklumkan tuan-tuan tentang barangan tuan-tuan untuk dilelong atau tidak. Ya. Kuasa penuh tu, walaupun kita ada akta gadaian 1970 berapa entah. Tapi kuasa itu kata apa? Hok buat gadaian tu lah, pengendali, operator tu. Dia yang berkuasa ke atas gadaian kita. Ala kulli hal, di samping yang dikena kartu interest, akad yang dibuat tu akad pinjaman beriba, banyak lagi keburukan-keburukan lain. Which is, kena elakkan lah. Tapi saya pun sedih juga tuan. Di Bandar Baru Sungai Buloh, banyak pusat-pusat gadaian. Yang mana sebahagian besar orang Islam yang pergi tu. Alah, kita dah tengok semua situ kan. Padahal kat situ ada bank Islam. Ada bank Islam yang buat gadaian. Ada bank rakyat yang buat gadaian. Bank Islam ada gadaian tak? Anda lupa, sorry. Bank rakyat ada buat gadaian.
ada Ar-Rahnu pun ada, Yapim pun ada di situ. Lepas tu Habib Jewel pun ada Ar-Rahnu di situ. Dan isteri saya pernah bekerja beberapa tahun di situ dulu sebelum dia berhentilah. Bahkan Ar-Rahnu isteri saya pun ada. Isteri saya memang kerja di bahagian Ar-Rahnu. Tapi syarikat pemodalan Felda Berhad. Dia under KPF lah. Kita dia banyak Ar-Rahnu yang Islami. Yang konvensional pun banyak juga. Tapi orang kita masih pergi kepada yang tak Islami. Mungkin dia malu ke macam mana, saya tidak tahu. Nak malu apa? Macam kalau dekat bank rakyat kan, masuk bilik asing. Private room. Jadi jangan pergi lagi yang konvensional. Nanti tuan-tuan. Tapi kalau Islami Ar-Rahnu lah ya. Gadaian pajak gadai Islam ni, kalau tuan-tuan tak boleh bayar, tuan-tuan dapat balik. Tak balik tuan-tuan. Banyak juga. Pasal dia ambil hutang, kemudian cah-cah tertentu gadai semua sebab dia pakai broker. Dia ambil, bayar keperluan-keperluan tu, bayar semua kan, fee semua tu. Lebih tuan-tuan akan dapat balik. Which is tak rugi tuan. Tak rugi. Okey, dulu dia buat sistem macam tu. Sekarang ni dia buat sistem murabahah, dia panggil. Tawaruk murabahah. Mana tuan-tuan sebenarnya bukan meminjam duit daripada pusat Ar-Rahnu. Tapi tuan-tuan buat jual beli komoditi lah dengan Ar-Rahnu. Which is agak teknikal lah saya nak uraikan. Ala kulli hal, so far, memang patuh syariah lah. Hatta saya dulu pun nak buat PhD saya dalam bab Ar-Rahnu. Tapi unfortunately di UiTM di Shah Alam tidak ada pakar Ar-Rahnu. Pakar Ar-Rahnu ada di Alur Gajah, di Melaka kot. Sementara kata dekan kita, Ar-Rahnu sekarang tak ada isu syariah, tidak seperti dulu. Dulu ada isu syariah bersabit dengan upah. Sekarang dikata sudah tidak ada isu syariah lagi. Cuma dari sudut keuntungan itulah mungkin ada masalah dari sudut tinggi tu. Tapi ala kulli hal, dia patuh syariah dan dia ada banyak kebaikan. Jadi jangan pergi kepada konvensional. Ya. Saya personally tuan-tuan, kalau mahal pun tak apa. Janji ada banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau kita tak boleh bayar lah terutamanya, kita akan dapat balik lah. Itu je lah. Ya. Tapi tak mahal mana pun. Dia punya, dia panggil keuntungan daripada tawaruk murabahah tu dia ambil. Saya ingat dalam berapa persen dia. Tapi tidaklah setinggi dalam konvensional tu. Ya. Boleh tu juga ya. Jadi next lah kita kongsi balik kalau ada pertemuan pada waktu yang lain. Tapi Ar-Rahnu pun menarik juga. Saya memang study bab Ar-Rahnu ni. Tapi saya boleh beritahu macam tu lah ya. Pilih yang Islami. Hatta tuan-tuan di Penang saya pergi, ada satu syarikat pajak gadai yang diusahakan oleh non-Muslim. Tapi dia buat pajak gadai Ar-Rahnu. Alhamdulillah. Tapi saya tak pastilah di negeri-negeri yang lain termasuk di Islam. Tak tahu ada ke tidak ya. Jadi satu benda yang baguslah, perkembangan yang positif sekali. Dan kita orang Islam kena sokonglah usaha-usaha yang baik untuk memartabatkan lagi sistem muamalah dan kewangan Islam kita. Cuma kita nak kena belajar lah baru kita faham. Ya. Tuan-tuan boleh aja follow saya kat Facebook. Hasan ASWJ. Di mana? Ataupun di TikTok. TikTok tuan-tuan type je Hasan ASWJ. Memang saya banyak berkongsi tentang isu-isu muamalah semasa lah ya. Tapi kena entam juga, biasalah tu. Sebab banyak netizen ni tak ada ilmu, kita faham. Ya. InsyaAllah ta'ala. Aku Luqul Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah. Mana air?